Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk saham dalam syarikat. Semoga bermanfaat. Sebarang persoalan boleh tanya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan definisi saham. Saham dari segi bahasa berasal daripada perkataan sam, mempunyai pelbagai makna, antaranya ialah nasib atau bahagian, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat ayat 141 yang bermaksud, yakni dengan satu keadaan yang memaksa maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang yang kalah, yang digelunsurkan, yakni ke laut. Definisi saham dari segi istilah, menurut ahli-ahli ekonomi, saham dimaksudkan kepada dua perkara. Yang pertama, bahagian tertentu pemodal sesebuah syarikat harta, dan bahagian ini mewakili sebahagian tertentu modal syarikat menerusi pemilikan skrip saham bagi setiap pemodal. Ini dilihat sebagai satu cara bagi pengesahan hak miliknya dalam sesebuah syarikat. Maksudnya, saham ni menunjukkan pemodal tu ada bahagian dalam syarikat, dalam sesebuah syarikat dia. Dalam sesebuah syarikat tu dia ada bahagian dia sebagai pemodal. Okay. Yang kedua, skrip saham atau dokumen yang sah yang diberikan kepada setiap pemodal sebagai mengesahkan pemiliknya, kerana setiap saham yang diberikan kepada pemodal memberikannya satu hak dalam syarikat mengikut peraturan yang selayaknya. Maksud yang kedua ini menjadi satu amalan yang berlaku dalam perniagaan, dan hal ini tidak ada sebarang perbezaan di antara keduanya. Jadi maksud yang kedua ni, skrip saham yang dikeluarkan oleh sesebuah syarikat menjadikan setiap pemodal tu ada hak dia dalam sesebuah syarikat, seperti dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah dan sebagainya, dalam membuat undi atau keputusan tentang sesebuah syarikat tersebut. Dan seterusnya saya akan membentangkan ciri-ciri khusus mengenai saham. Ciri-ciri saham khusus adalah A. Ia mempunyai nilai yang sama pada setiap satu. Setiap unit saham tidak mempunyai nilai berbeza, seperti lebih tinggi daripada nilai unit lain. Yang demikian, setiap saham mempunyai hak yang sama, termasuk juga keperluan yang sewajarnya, seperti mengagihkan keuntungan syarikat, kelangsungannya selepas penyelesaian tempoh matang, hak bersuara, menanggung hutang, dan keperluan-keperluan lain yang dituntut oleh syarikat. Jadi maksudnya kat sini, ciri-ciri khusus mengenai saham. Ciri-ciri khusus saham ni ialah pada setiap satu saham tu dia mempunyai satu nilai sama, tak ada kurang, tak ada lebih. Jadi setiap saham tu ada hak yang sama, termasuk keperluan hak sewajarnya dalam sesebuah syarikat, seperti pengagihan keuntungan syarikat setiap tahun, dan hutang yang ditanggung oleh syarikat pun turut sama yang ditanggung oleh setiap pemegang saham. Seterusnya, ia bersifat modal bercampur tanpa dapat dipisah-pisahkan. Suatu saham syarikat itu boleh dikongsi lebih daripada seorang pemodal, tetapi di sisi syarikat mewakili nama seseorang pemodal tertentu, dan begitulah juga sebaliknya, iaitu seseorang pemodal itu harus juga memiliki banyak saham. Jadi maksudnya kat sini, setiap pemilik saham tu perlu ada banyak saham dalam sesebuah syarikat. Seterusnya, ia boleh bertukar pemilik dan transaksi dilakukan secara jual beli, cararan dan seumpamanya. Maksudnya sini ni, contoh saya ada pegang saham. Katakanlah saya ada 20,000 saham dalam sesebuah syarikat. Saya boleh jual saham tu kepada pemodal yang lain. Ikut anda saya nak jual berapa bang. Begitulah maksudnya. Seterusnya, ia mempunyai nilai muka yang tetap, iaitu setiap saham yang baru dikeluarkan tidak mempunyai nilai yang lebih atau kurang daripada nilai muka. Maksudnya sini saham, contoh saham saya beli satu saham harga 50 sen. Jadi saya jual pun 50 sen.
Tak ada kurang, tak ada lebih. Harga tetap pada harga yang sama. Sesungguhnya dan akhir sekali, tanggungan pemodal adalah tertentu menurut kadar nilaian saham yang dimilikinya sahaja tanpa lebih. Jadi contoh, seseorang pemodal itu memegang 200,000 saham dan bernilai RM100,000. Jadi setakat itu sahaja tanggungan dia dalam syarikat tersebut. Contoh, kalau kerugian syarikat tu bernilai RM300,000 dalam tempoh tahunan tersebut, maka dia tak perlu tanggung sehingga RM300,000 tu. Dia hanya perlu tanggung sehingga RM100,000 sahaja. Okey, sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan tentang kepentingan pasaran saham terhadap ekonomi negara. Yang pertama adalah pasaran saham dapat membantu proses pembangunan ekonomi melalui pengembangan dana jangka panjang dari masyarakat yang melabur untuk membiayai kegiatan program pembangunan sektor awam dan juga pelaburan sektor swasta. Yang kedua, pasaran saham juga akan mempromosikan keusahawanan sektor swasta melalui penyediaan modal dengan jumlah yang memberangsangkan untuk sektor swasta membuat pelaburan korporat dan pembesaran kegiatan ekonomi mereka. Dan yang terakhir adalah pasaran saham yang mantap dan juga berdaya maju sudah pasti dapat memiliki daya tarikan kepada masyarakat dalam dan luar negara untuk melabur dalam pembelian saham terbitan tempatan. Terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk kepada kepentingan saham kepada individu dan sektor swasta. Pasaran saham adalah salah satu tempat yang paling sesuai untuk jual beli saham secara langsung tanpa melibatkan transaksi secara manual dengan aset asal satu persatu seperti tanah, bangunan, peralatan dan keperluan lainnya. Selain itu, kepentingan saham kepada individu dan dalam sektor swasta ialah dapat memudahkan untuk menetapkan harga barang. Menetapkan harga berdasarkan kaedah permintaan dan penawaran. Akhir sekali, dapat memudahkan urusan jual beli saham dan sukuk bagi pelabur atau bagi tujuan kecairan. Tujuan kecairan ni ia merujuk kepada mendapat wang tunai yang dilaburkan. Bila kita labur, kita akan dapat wang. Itu dipanggilkan kecairan tunai. Apabila diperlukan. Di samping itu, pelabur juga mudah untuk melabur di pelbagai syarikat untuk mengurangkan risiko kerugian sekiranya terlibat dalam satu pelaburan hanya pada sebuah syarikat sahaja. Begitu juga pasaran ini memudahkan penjualan saham ketika suasana bencana atau kegawatan dan boleh dilabur semula apabila keadaan kembali seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentangkan hukum saham. So, saham ni dibolehkan selagi dia mendapati syarat jual beli, iaitu barang yang diperdagangkan hendaklah barang yang mubah manfaatnya, maksudnya barang yang harus. So kat sini bagi barang yang seperti arak, babi dan seumpamanya dengannya yang tidak mempunyai manfaat, tidak boleh diperdagangkan. Kalau kita dagang juga barang benda tu, maknanya hukum saham tu tak menepati syariah, so dia jadi tidak sah dan batal serta-merta. Ini kata kita perdagangkan barang-barang seperti itu. Jadi yang kedua, kena barang dan wang yang diperdagangkan mestilah tidak bersifat gharar, maknanya ketidakjelasan. So kita kedua-dua pihak kena faham, maknanya kontrak ke apa benda ke, semua barang tu dia kena tahu, kena detail lah semua tu. Kiranya baru benda tu sah. So dia kata macam itu untuk tidak timbulkan sebarang konflik. Jadi senang sikit kalau kita macam nak buat urus niaga. So ada yang kata saham ni macam tak jelas kan, sebab kita beli saham dengan harga murah tapi kita jual saham dengan harga yang tinggi. So benda tu macam kita tak tahu saham tu orang tu beli
daripada harga berapa, lepas tu dia tiba-tiba jual kat kita dengan harga yang macam tu kan, kita tak tahu. Jadi so kat situ dia sah sebab Islam tidak melarang untuk mengambil, Islam tak larang kita ambil keuntungan melalui perdagangan. So still sah kalau dia ikut syariah. So dia kena ikut syarat-syarat jual beli, baru benda itu sah. Kalau orang kata dia tak ikut syarat-syarat jual beli, dia akan jadi macam batal lah, jadi haram. So dekat sini kena patuh syariah. So dia tak boleh nak langgar mana-mana syarat-syarat jual beli, baru saham tu jadi sah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan terangkan tentang antara kelebihan-kelebihan melabur saham. Yang pertama, kelebihan dia adalah pelaburan saham ni dia boleh dilakukan secara part time. Maknanya kita tak perlu berhenti kerja, ataupun kita boleh tengok saham ni bila-bila masa setiap hari. Yang kedua adalah kita bebas membuat keputusan sendiri. Maknanya seorang pelabur tu dia boleh membuat keputusan sendiri sama ada dia nak membeli ataupun nak menjual saham tu. Yang ketiga, keuntungan saham tidak dikenakan cukai ataupun income tax. Maksudnya keuntungan pelaburan saham adalah dikecualikan daripada cukai kerana ianya adalah dalam golongan keuntungan modal. Keuntungan modal yang dikenakan cukai di Malaysia adalah yang membabitkan jual beli hartanah. Jadi tidak kira berapa banyak sekalipun keuntungan pelaburan anda, ianya bebas cukai. Yang terakhir adalah keuntungan saham boleh dizakatkan. Maksudnya bila saham yang dijual tu kita dapat keuntungan, maka kita boleh bahagikan keuntungan tu untuk dizakatkan. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pelaburan saham ni menurut pandangan Islam. Okey, saya akan kongsikan pelaburan saham menurut pandangan Islam ni ada 3. Saya akan kongsikannya 3 saja. Yang pertama iaitu saham tersebut mestilah bebas daripada unsur-unsur riba. Ni bahaya ni. Maknanya kalau nak melabur saham ni, kita hendaklah menjauhi daripada unsur-unsur riba lah, kalau tak berdosa. Yang kedua, pelaburan saham ni bukanlah di dalam syarikat korporat atau perdagangan yang berurus niaga dalam perkara-perkara haram. Dan yang terakhir, saham yang dibeli mestilah tidak mempunyai unsur-unsur spekulasi. Okay, yang terakhir, apa yang saya dapat simpulkan daripada tajuk saham ini ialah, kesimpulannya ialah dalam dunia global sekarang yang kian pantas ni, transaksi saham ni menjadi lebih kompleks. Isu yang sebenar adalah transaksi saham sekarang ini lebih mengukuhkan sistem kapitalis yang sibuk mementingkan keuntungan individu atau kumpulan tertentu semata-mata atau lebih bersifat keuntungan dan pembangunan saksama kepada anggota masyarakat. Okey. Seterusnya, dalam hal ini sistem ekonomi Islam dilihat sebagai suatu alternatif penting kepada dua sebagai penyelesai kemelut ekonomi dunia. Walau bagaimanapun, sistem ekonomi Islam khususnya institusi kewangan Islam wajar lebih serius untuk membuka mata masyarakat dunia kepada kecelakaan riba ni dan membina produk-produk yang baru, adil dan sistematik. Okey. Yang seterusnya, untuk itu masyarakat Malaysia mestilah meningkatkan kefahaman, iaitu mendalami tentang ilmu saham ni dan mencari ilmu tentang saham ni, bagaimana perjalanan dia, macam mana saham ni berjalan. Meningkatkan kefahaman tentang hal ekonomi, kerana harta adalah tapak atau wasilah utama untuk mencapai maqasid syar'iyah. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.